Kembali lagi bersama saya di Oke Channel. Di sini aku nak kongsikan pengalaman-pengalaman yang diceritakan kepadaku oleh bapak mertuaku sendiri berdasarkan pengalaman beliau sepanjang berkhidmat dalam Angkatan Tentera di era insurgensi pada tahun 70-an sehingga 80-an dahulu. Beliau berkhidmat di dalam batalion infanteri yang banyak menghabiskan masanya memburu dan bertempur dengan pengganas komunis di dalam hutan belantara sehingga berbulan-bulan lamanya. Untuk makluman, bapak mertua aku ini juga boleh dikatakan memiliki sedikit kepandaian dalam hal-hal berkaitan ilmu-ilmu yang tidak diajar di sekolah. Di sini aku ceritakan sedikit kisah yang dia pernah kongsikan dengan aku. Kisah yang pertama, ada satu kisah di mana sewaktu pelantun aku diarah untuk menjejak pergerakan pengganas komunis di hutan Belum, Perak pada awal 80-an. Kami telah bergerak dalam hutan belantara yang sangat tebal selama 6 hari, sehinggalah pada suatu hari yang ketujuh berlaku satu demi satu insiden yang menguji kekuatan iman dan mental anggota kami. Kami telah mendapat arahan untuk berhenti dan berehat, tapi kekal dalam keadaan siap siaga. Selepas kira-kira 20 menit, ketua pelatun kami yang berpangkat Lieutenant Muda telah memanggil semua ketua-ketua seksyen dan sarjan pelatun. Aku masa itu selaku kopra telah berkumpul untuk mendengar arahan dari beliau. Dengan muka yang agak resah, beliau minta semua melihat jam tangan di tangan masing-masing. Alangkah terkejutnya kami, jam di tangan kami masa itu seperti menggila. Jarum jam bergerak tak tentu arah, malah ada yang bergerak ke belakang. Menurut Lieutenant, kompas juga tak dapat digunakan. Lebih merisaukan Lieutenant, sewaktu beliau nak berhubung dengan markas TIK untuk memberi laporan pada radio tentera tu, kedengaran suara orang dalam marah-marah tetapi dalam bahasa lama. Dengan tidak semena-mena, ketika Lieutenant sedang bercerita, bau-bauan yang sangat wangi menusuk hidung masing-masing. Sarjan pelatun meminta kebenaran dari Lieutenant untuk take over situasi ini. Dia terus mengajak aku untuk membuat pagar keliling lokasi mereka, sambil kami bergerak ke setiap kedudukan anggota. Mulut kami tak berhenti-henti membaca doa pendinding sambil mengarah anggota agar duduk rapat-rapat dan berwaspada. Ketika itu, aku tengok mulut anggota-anggota juga berkumat kamit membaca doa. Tak kurang juga yang bukan beragama Islam. Mereka juga dilihat berdoa mengikut cara mereka, kerana mereka juga sedar akan sesuatu yang pelik sedang berlaku. Selesai aku dengan sarjan memagar kedudukan kami, tiba-tiba Lieutenant berbisik, "Jen, kabus." Ya, kali ini datang pula kabus yang datang entah dari mana mengelilingi kedudukan kami. Tapi yang peliknya, kabus tu seperti tak dapat menusuk ke dalam lokasi kami. Bau-bau yang wangi itu tadi terus bertukar menjadi bau busuk yang amat. Angin yang kuat tiba-tiba membadai kami seperti keadaan ketika ribut hendak melanda, namun langit tidak pula gelap. Namun, apa yang lebih menghairankan, kabus-kabus tadi seperti tidak terkena angin yang kuat membadai. Setelah agak lama keadaan tidak juga surut, sarjan mengarahkan kami agar buat tak tahu dan bersiap untuk bermalam di situ. Menjelang malam hingga ke subuh, tak ada sebarang kejadian yang tak diingini berlaku ke atas anggota kami, kecuali gangguan biasa seperti suara orang seakan-akan sedang marah, menyanyi, bergurindam, menangis, juga bunyi paluan gendang yang sayup-sayup. Kedengaran silih berganti sehingga pagi.
Malam tu aku pasti tak ada seorang pun anggota yang tidur kecuali Sarjan yang selambat tidur dengan nyenyak sehinggalah pagi menjelang. Aku tahu yang ketika ini Sarjan bukan sedang tidur biasa-biasa. Kabus dan bau busuk wangi telah menghilang menjelang pagi dan Sarjan telah memberitahu Lieutenant yang semua sudah selesai dan selamat. Kami dah dibenarkan untuk terus bergerak. Kulihat jarum jam dan kompas juga telah bergerak seperti biasa. Pagi itu juga buat pertama kalinya radio juga dapat digunakan dan aku lihat teruk Lieutenant kami kena bambau dengan pegawai-pegawai di markas TIK setelah semalaman tak dapat berhubung dengan kami. Setelah kira-kira 5 hari selepas kejadian itu berlalu, kawasan rodaan kami telah di take over oleh pelatun lain dan kami telah diarah kembali ke markas TIK. Sewaktu pelatun kami sedang mencuci senjata untuk dipulangkan, Lieutenant bertanyakan kepada Sarjan tentang kejadian hari itu. Macam mana Sarjan boleh tahu semuanya dah selamat dan dibenarkan untuk bergerak pada paginya itu? Pada masa inilah muka Sarjan berubah, dahinya berkerut seperti marah, sambil memanggil beberapa anggota yang aku lihat adalah anggota-anggota boleh dikatakan baru dari pusat latihan asas. Setiap seorang dari mereka telah ditanya oleh Sarjan sama ada mereka ada membuat sekian-sekian kesalahan pada waktu yang sekian, di lokasi sekian-sekian. Mereka mengaku ada membuatnya. Menurut Sarjan, sepanjang perjalanan mereka ini tidak mengindahkan nasihat yang telah diberikan sebelum kami masuk ke hutan dulu. Mereka telah membuat onar, ada yang membuang air kecil dan besar di tempat yang salah. Malah ada juga yang bermulut celupar sewaktu dalam hutan. Kemudian aku telah bertanyakan Sarjan tentang apa yang berlaku semasa Sarjan dalam tidur. Menurut Sarjan, dia telah cuba berhubung dengan ketua hutan tersebut dan sewaktu itulah Sarjan ditunjukkan oleh benda tu. Anggota yang mana dan apa kesalahan mereka. Menurut Sarjan lagi, pelatun mereka amat bernasib baik kerana benda itu telah sudi memaafkan kesalahan mereka. Namun begitu, menurut Sarjan mereka ini dilepaskan beserta dengan amaran jika anggota yang telah dimaafkan itu melakukan lagi kesalahan, maka memang buruk padanya yang mana menurut Sarjan mereka jika berulang. Mereka ini mungkin akan disorok atau ditimpa sesuatu yang buruk. Namun bagi ketua pelatun kami, Lieutenant inilah yang pengalaman pertama dialaminya sejak mula memimpin pelatun ini 6 bulan yang lalu. Begitu jugalah dengan anggota-anggota freshman yang baru tamat latihan asas. Namun ini bukan berarti semua pengalaman yang buruk, karena jika dilihat betul-betul ianya sesuatu pengalaman yang amat berguna dan membuatkan kami sentiasa beringat semasa dalam hutan yang tebal. Bukan sahaja ada musuh, malah ada penghuni-huninya yang lain dan sememangnya telah tinggal di situ sejak dahulu lagi. Namun sudah biasanya kisah pengenalan ini bukan pengalaman terakhir yang mereka alami. Ada beberapa lagi pengalaman mistik yang lebih dahsyat lagi yang ayah mertua aku pernah alami dan ceritakan sepanjang khidmat dalam askar. Okey korang, itu dia kisah yang saya nak sampaikan pada kali ini. Semoga korang terhibur. Jangan lupa like, komen, subscribe dan butang loceng sekali ya untuk support channel saya. Bye.